Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan Poco X3 Pro. Baiklah, Poco X3 Pro ni adalah sebuah peranti kelas pertengahan sahaja sebenarnya. Macam saya katakan dalam video sebelum ni, secara keseluruhan ia adalah sebuah Poco X3 NFC tapi dengan sedikit penambahbaikan seperti pada pelindungan kaca yang lebih tahan lasak seperti Gorilla Glass 6 dan juga spesifikasi dalaman yang sedikit lebih berkuasa. Kamera juga seakan lebih kurang sama walaupun Poco X3 NFC adalah 64 megapiksel dan Poco X3 Pro pula adalah 48 megapiksel saja, tapi kualiti kedua-duanya adalah lebih kurang sama. Anda perlu ingat dari segi kamera, megapiksel bukannya penentu kualiti gambar. Yang penting adalah skill anda menangkap gambar dan juga pengoptimasian daripada segi perisian. Dan bercakap mengenai perisian, itulah yang akan saya mulakan dengan ulasan saya terhadap Poco X3 Pro ini. Perisian yang dijalankan pada peranti ini agak menarik, iaitu MIUI 12 berasaskan Android 11. Banyak peranti kelas pertengahan lain yang berada di pasaran sekarang masih lagi Android 10, misalnya OnePlus Nord N10. Tapi pada peranti ini lagi murah dan dapat Android 11. Cukup menarik, cukup terkini. Tetapi MIUI for Poco tidak sama seperti MIUI yang biasa kerana terdapat beberapa pengautomasian yang sedikit kurang memuaskan seperti pengurusan memori. Ya betul, dengan aplikasi Don't Kill My App memperlihatkan skor yang agak tinggi untuk awal penggunaan. Tapi selepas beberapa minggu menggunakan peranti ini, pengurusan memorinya semakin hari semakin teruk sehingga bateri juga semakin lemah, prestasi juga semakin lemah dan kerap lengah masa. MIUI for Poco juga seperti biasa masih penuh dengan iklan. Bercakap dengan iklan, kalau dulu MIUI ada banyak iklan dan sekarang kita ada je pilihan untuk matikan iklan. Tetapi pada MIUI for Poco bukan setakat iklan sahaja ada, tapi kini aplikasi-aplikasi Xiaomi seperti Mi Cloud dan sebagainya turut mempunyai notifikasi untuk memperingatkan pengguna untuk menggunakan seperti Mi Cloud dan sebagainya. Itu juga adalah iklan terhadap produk mereka sendiri yang mana pada hemat saya agak menjengkelkan jika setiap hari dan setiap masa menerima notifikasi sebegini. Jadi saya terpaksa mematikan notifikasi daripada tetapan sistem untuk setiap aplikasi tersebut. Untuk prestasi peranti ini, ia dijana dengan Snapdragon 860. Qualcomm pun tidak umumkan chip pemprosesan ni. Jadi chip apakah ia? Jika kita lihat daripada spesifikasi chip itu, ia sebenarnya adalah Snapdragon 855 Plus sahaja. Ia lebih kurang sama. Jadi adakah chip pemprosesan peranti mature 2 tahun lepas masih elok digunakan pada tahun ini? Dari segi kemaskinan perisian, ya, tapi dari segi penggunaan ia tidak begitu efisien. Yang pertama, prestasi hanya cukup pantas dan cukup baik pada awal penggunaan saja. Misal kata kalau saya bermain permuah seperti Asphalt 9 dalam 1 jam pertama, hanya 15 minit pertama saja ia lancar, tetapi selepas itu ia mula lengah masa, peranti mula memanas dan mula tergendala. Ia kerap tersangkut-sangkut. Dan bercakap mengenai tersangkut-sangkut, apa jua permuah yang anda mainkan selepas itu juga akan memberikan pengalaman yang tidak baik. Baiklah, untuk skrin pula, ia ada kadar segar semula 120Hz. Tapi 120Hz pada peranti ini lebih kepada perisian sahaja kerana apabila saya pergi ke tetapan developer option dan matikan MIUI optimization, 120Hz pada peranti ini seakan tidak berfungsi langsung. Jadi saya tidak pasti adakah 120Hz pada peranti ini adalah perkakasan ataupun hanya perisian kerana pengalaman 120Hz pada peranti ini adalah tidak sehebat dengan pengalaman 120Hz pada peranti lain. Ya, sekiranya adalah LCD dan kita tahu LCD tidak cukup baik, dan lagi pada peranti Poco yang mempunyai bayang-bayang pada bahagian dagu dan juga kamera swafoto. Cuma dengan peranti seperti ini, ia boleh memberikan sedikit pengalaman penggunaan yang lebih baik daripada peranti seperti Poco X3 NFC. Jadi jika anda bandingkan dua peranti ini adalah lebih memfokuskan kepada penggunaan permuah berbanding dengan Poco X3 NFC yang lebih kepada penggunaan biasa. Tadi saya sebut pasal skrin, bagaimanakah kualiti skrinnya. Saya kata ada bayang-bayang, dan bagaimana apabila kita menonton video, ianya okey sahaja dan tidak cukup memuaskan dengan rekaan yang seperti ini, dagu yang sedikit tebal, ianya okey. Tapi bateri pada peranti ini juga tidak cukup hebat walaupun ianya besar, tapi ianya masih lemah dalam jangka hayat sekitar 6 jam SOT saja apabila bermain permuah. Pada khidmat saya itu agak baik, tetapi ia tidak memuaskan apabila pengisian pantasnya hanya 33 watt yang mana mengambil masa lebih pada 1 jam untuk dicas sehingga penuh. Walaupun saya memberikan beberapa pendapat negatif pada peranti ini, ada juga kekuatannya seperti pembesar suara stereo. Untuk peranti kelas pertengahan seperti ini dengan harga yang mampu milik, peranti ini masih lagi menawarkan pembesar suara stereo untuk memberikan pengalaman yang sedikit lebih imersif dari segi men-stream video ataupun bermain permuah. Baiklah, untuk kamera, macam saya katakan tadi,
ia tidak begitu hebat kerana ia tidak punya butiran yang baik, warna yang tidak begitu cantik. Jadi adakah peranti ini berbaloi untuk dimiliki? Dengan tanda harga untuk Poco X3 NFC yang agak mampu milik, yang mana anda boleh lihat harganya di bawah, ianya berbaloi dimiliki jika anda adalah seorang yang ingin cuba menggunakan peranti Poco pada harga murah tapi masih boleh bermain permua dengan baik. Apabila saya main Genshin Impact pada peranti ini dalam sekitar 15 minit, boleh saja dimainkan dengan lancar pada sekitar 15 minit pertama tanpa sebarang masalah. Tapi anda perlu ingat, chip ni adalah chip yang lama, jadi masalah memanas adalah tidak seperti pada chip-chip yang lebih baru. Jadi adakah patut anda beli peranti ini? Pada hemat saya, jika anda boleh simpan duit sedikit, pilihlah peranti lain yang sedikit lebih berkuasa dan sedikit lebih efisien dari segi chip pemprosesan, sistem penyejukan atau juga sistem operasi. Baiklah, jadi itu adalah antara apa yang saya boleh katakan mengenai peranti ini. Itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.